Cikgu nak pusingkan kamera ni. Yes, this call is now being recorded. Okay, so nampak jelas? Okay. Okay, so sekarang ni nampak whiteboard jelas tak? Tak. Ha? Ada whiteboard. Ada. Okay. So, topik hari ni berkaitan dengan jirim. Okay. So, apa specialnya dengan jirim ni dan apa kaitan jirim ni dengan kita? Okay, cikgu kena bawah sikit. Barulah nampak whiteboard ni terang. Okay, hari ni kita akan belajar dengan jirim. Jirim ni sebenarnya adalah semua benda. Okay. Semua benda. Okay. Semua benda yang mempunyai jisim. Okay, syarat dia mesti ada jisim. Dan yang kedua, dia mesti memenuhi ruang. Okey. So, kita ni jisim ke? Cikgu nak tanya, kita ni jisim tak? Kita sebagai manusia, adakah kita terdiri daripada jisim? Ya, kita adalah jisim. Okey. Haiwan. Haiwan adalah jisim. Ni adalah jisim. Maksudnya semua benda, jisim pula. Jirim, astagfirullahalazim. Cikgu dah mengarut dah ni. Semua benda adalah jirim. Sebab kita semua ada jisim. Maksudnya berat. Semua ada jisim. Bila benda yang ada jisim, maksudnya dia adalah jirim. Kalau cikgu nak tanya, udara. Udara tu jirim tak? Siapa juga tanya? Siapa yang rajin jawab ni? Udara tu jirim tak? Ten 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 ten. Ten 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 ten. Senyap je semua. Dengar suara cikgu tak? Dengar. Oh, dengar. Ingatkan tak dengar. Okey. So, cikgu tanya, udara tu jirim ke tidak? Yes. Udara adalah jirim. Memanglah kita tak nampak. Tapi udara ada jisim tak? Udara ada jisim? Ada. Okey. So, udara sebenarnya ada jisim. Okey. So, siapa yang dah tengok video cikgu sebelum ni, mesti awak jelas apa itu jirim, apa itu bukan jirim. Contoh jirim adalah, contoh macam jirim, ni whiteboard ni adalah jirim, cikgu jirim, haiwan adalah jirim, udara adalah jirim, benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup contoh macam manusia, haiwan, tumbuhan, semua tu adalah jirim. Okey. Kalau benda bukan hidup pula, contoh dia apa? Macam ni. Whiteboard cikgu ni. Okey, tak apa Mia. Okey, so contoh macam whiteboard. Yang ini pun jirim juga. Contoh cikgu ada air. Cikgu ada air. Air pun jirim juga walaupun dia benda bukan hidup. Okey. Udara. Udara pun jirim juga. Okey. Kenapa? Walaupun kita tak boleh nampak udara, tapi hari ni special sebab cikgu ada ni. Okey. Walaupun kita tak boleh nampak jirim tu, kita tak boleh nampak udara tu, tapi kita boleh tahu dia wujud. Sebab korang semua tak ada kat depan cikgu, kan kalau seorang-seorang cikgu tiup, korang rasa dah udara tu. Gosok gigi tak pagi ni? Dah pukul 10.30 dah ni. Gosok gigi. Bangun pagi, gosok gigi. Cuci muka. Sambung. Cuci muka, tak mandi. Ya ke? Tak mandi? Okey. So, walaupun kita tak nampak udara, tapi contoh kalau cikgu tiup belon ni.
Okey, nampak tak? Udara masuk dalam ni. Nah, so ada udara di sini. So ada udara dalam ni. Cuba tiup lagi. Ada udara dalam ni. Nampak tak? Okey, siapa tak pernah tiup balon? Semua orang pernah tiup balon kan? Okey, so kat sini kita tahu bahawa udara ada dalam ni. So udara itu wujud dan udara memenuhi ruang. Nampak tak? Memenuhi ruang. Dalam balon ni telah dipenuhi oleh udara daripada mulut cikgu. Okey, satu. Udara memenuhi ruang. Cikgu akan tiup 2 balon. Sebab cikgu nak tunjuk bahawa walaupun udara ni ringan tetapi udara tetap mempunyai jisim. Kalau kat kelas kan mesti cikgu dah suruh orang lain tiup. Tak adalah cikgu susah-susah seorang-seorang tiup balon ni. Sekejap. Ngam. Sama besar tak? Sama besar tak? Ngam. Respon lah. Sama besar tak? Kalau sama tulis sama. Kalau tak sama. Sekejap. Lebih kurang lah. Okay. So sebenarnya aktiviti ni ada dalam awak punya buku teks. Muka surat berapa? Muka surat 140. Okey. So di mana bila kita nak mengetahui, nak menunjukkan bahawa betul ke udara ni mempunyai jisim. Dia ada jisim ataupun tidak. So apa yang cikgu akan buat, cikgu akan ikatkan kedua-dua balon ni. Cikgu tak ada kayu, tapi cikgu akan ikatkan dia kepada hanger lah. So benda ni akan ambil masa sikit. Sementara tu cikgu nak awak komen apa-apa sahaja benda komen jirim. Contoh-contoh jirim dekat bahagian komen yang awak boleh jumpa di sekeliling. Tulis apa contoh-contoh jirim yang ada di sekeliling kita. Tulis. Okey. Cikgu dah siap ikat sebelah. Cikgu akan ikat sebelah lagi. Mana yang lain ni? Okay, cikgu akan ikat lagi sebelah. Okay. So kita akan ada 2 side balon yang telah diikat pada hanger. Okay. So cikgu akan lekatkan hanger ni pada whiteboard. So akan nampak ada dua balon. Okay. Jatuh pula. Dan kemudian cikgu akan lekatkan benda ni pada whiteboard. Sebab tu cikgu tunjuk whiteboard hari ni.
Okay. So, cikgu akan lekatkan dia pada whiteboard. Okay, nampak tak kedua-dua balon? Okay, so sekarang ni dua-dua macam seimbang. Okay, so nak menunjukkan bahawa benda ni udara. Dalam dua-dua balon ni ada udara. Dan udara mempunyai G-same. Okey, di mana cikgu akan pecahkan salah satu balon. Okey, korang nak cikgu pecahkan balon yang mana? Balon kiri ke balon kanan? Boleh komen tak? Tulis dekat bahagian komen, cikgu nak cikgu pecahkan balon kiri ke balon kanan? Ha. Kiri ke kanan? Kiri. Okey. Kanan cikgu. Kanan. Okey. Kiri, kanan. Cikgu nak tengok. Ramai yang... Sekejap, kiri, kanan. Berapa orang vote kiri, berapa orang vote kanan? Aha. Okey. Kiri, 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 kiri. Kiri awak ke kiri cikgu? Kalau kiri awak, sebelah sini. Kiri cikgu, sebelah sini. Aha. Sekejap. Okey, kiri cikgu. Okey, kalau kiri cikgu, maksudnya belah sini lah. Ha, belah yang ini. Okey, so cikgu akan pecahkan belah sini dan cikgu akan guna cikgu ni. Cikgu punya pintu dong. Are you ready? Agak-agak dia tumbang tak sebelah? Sengit tak agak-agak? Tak apa, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kat sini takut belon pecah? Ada tak orang yang memang fobia tengok belon pecah? Kalau belon pecah ataupun kawan dia acah nak pecahkan belon dekat dengan dia, dia boleh menjerit histeria. Tapi sebenarnya benda tu real tapi tak menangis. Okey, tak apa. Okey, so nasib baiklah cikgu buat online Kalau cikgu buat dalam kelas mesti ada yang menjerit. Cikgu jangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So dekat sini kita akan nampak kita punya hanger ni macam sengit sikit. Memanglah sengit sikit. Sebab dekat sini lebih berat. Ada balon yang ada dekat sebelah sini. Okey. So sini akan ada sengit sikit. So ini menunjukkan walaupun kita tahu udara ini ringan tetapi ia tetap mempunyai G-same. Dia tetap mempunyai G-same. So tadi dia seimbang, selepas kita cikgu pecahkan satu, dia jadi sengit sedikit. So ini menunjukkan bahawa walaupun dia udara, ringan tetap mempunyai G-same. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Apa benda selain daripada yang semua benda cikgu dah jelaskan itu adalah semua bahan jirim. Okey. Okey, semua tu adalah jirim. Sekarang ni cikgu nak tanya, apa pula yang bukan jirim? Jirim tu apa pula? Astagfirullahalazim, jatuh. Jirim tu apa pula? Jirim tu apabila sesuatu tidak mempunyai G-same dan tidak mempunyai ruang. Contoh bukan jirim. Okey. Kejap Okey. Contoh bukan jirim. So ini jirim, sesuatu yang memenuhi ruang mempunyai G-same. So kita tahu manusia, haiwan, tumbuhan, benda bukan hidup yang ada G-same dan memenuhi ruang itu adalah jirim. Sekarang ni apa pula benda bukan jirim? Bukan jirim. Dekat sikit. Okey. Bukan jirim tu apa? Contoh. Sekarang ni cikgu bercakap. Awak dengar tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Macam tak dengar je. Dengar tak suara cikgu? Okey. Siapa yang tak boleh nak respon dengan suara, boleh respon dengan chat. Yes, awak dengar suara cikgu. Jadi, suara cikgu menghasilkan bunyi. So, bukan jirim, bunyi.
bunyi bukan jirim. Okey. Itu contoh bukan jirim. Lagi apa? Sekarang ni awak nampak cikgu kan? Cuba kalau cikgu buat macam ni. Tan 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 tan. Nampak tak? Gelap. Nampak. Nampak sikit kan? Sekarang cikgu dah buka lampu. Okey. So, yang kedua, benda bukan jirim adalah tadi cikgu tutup lampu tak ada cahaya. Cikgu dah buka lampu baru ada cahaya. Yes. Cahaya bukan jirim. Okey, apa contoh lain bukan jirim? Kalau dah tengok video cikgu mesti tahu. Contoh lain bukan jirim. Apa dia? Teng, 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 teng. Apa lagi contoh lain bukan jirim dalam kehidupan kita ni? Cikgu baru je lepas goreng apa tadi? Goreng nugget. Cikgu sarapan itu saja. Waktu cikgu goreng nugget, cikgu duduk dekat depan kuali, cikgu rasa panas. Okey. Nugget yang cikgu goreng itu adalah jirim. Air yang cikgu minum adalah jirim. Tetapi cikgu duduk depan kuali yang tengah masak, cikgu rasa panas. Okey. Bukan api. Haba. Haba tu bukan jirim. Okey. Next, ada lagi ke? Bukan jirim? Dalam contoh yang cikgu bagi sebelum ni? Ada lagi tak? Ten. Okey. Ada tapi cikgu tak nak sebut. Korang tengok sendiri video yang cikgu dah buat tu. Okey. Ini antara contoh-contoh bukan jirim. So ini untuk muka surat 138 dan juga muka surat 140. Okey. Kemudian kita pergi kepada sifat fizik jirim. Kita ada dua. Sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey, so cikgu padam yang ini. Kalau tak jelas whiteboard bagi tahu cikgu . Hari ni cikgu guna old school sikit. Okey. So, hari ni cikgu nak tunjuk berkaitan dengan sifat fizik jirim. Apa beza sifat fizik dan juga sifat kimia? So, yang pertama kita akan bercakap tentang sifat fizik. Sifat fizik. Sama macam, okey, macam mana sifat fizikal seseorang? Cantik, rupawan, ramping, putih. Sifat fizikal iaitu luaran. So contoh sifat fizikal kita boleh tentukan dengan sifat fizikal kuantiti yang dapat dikenalpasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Okey, deria manusia ada berapa? 5 kan? Apa deria manusia? Kita ada yang pertama. Deria penglihatan. Deria apa? Deria apa ni? Cepat. Deria apa? Aduh. Deria hidung apa? Kalau orang kena COVID-19, dia hilang deria ni tau. Lepas tu ni. Okey, deria rasa. Ini. Pendengaran. Dan last sekali, sentuhan. Okey, sifat fizikal kita boleh kenal pasti melalui kita punya deria. Okey, so contoh. Antara sifat fizik kita boleh kenal pasti melalui, sekejap, ni cikgu taruh tempat lain lah. Dah semangat jatuh. Okey, antaranya kita boleh kenal pasti melalui takat didih dan takat lebur. Okey, takat didih. Takat lebur dia. Itu kita kenal pasti sebagai sifat fizik, takat lebur. Okey, contoh.
takat didih bagi air adalah 100 darjah Celsius. So maksudnya bila you masak air, air tu mendidih. Itulah takat didih dia. Kemudian takat lebur. You ambil ais daripada peti ais, awak keluarkan. Peti ais tu bawah daripada 0 darjah Celsius. You bawa keluar, dah lebih daripada suhu takat lebur dia. So dia mencair. So takat lebur bagi air 0 darjah Celsius. Sebab tu bila awak bawa keluar ais daripada freezer, ais tu cair. Sebab dekat luar ni dah melebihi takat lebur air. Okey, selain daripada tu kita tengok dari segi keterlarutan. Keterlarutan. So kita boleh tengok sama ada bahan ni boleh melarut dalam air ataupun tidak. Contoh, cikgu buat air. Cikgu buat air apa? Air sangkuik. Cikgu letak gula. Cikgu letak sangkuik dalam tu. Cikgu kacau. Boleh larut tak gula tu dalam air? Yes. Boleh. Boleh larut dalam air. Tapi kalau cikgu letak pasir, boleh larut? Tak. So itu berkaitan dengan keterlarutan di dalam air. Kemudian kita tengok konduktor haba dan penebat haba. Okey. Nampak ke atas ni? Nampak ke? Tak nampak. Tinggi sangat. Okey, sinilah. Okey. Konduktor haba. Konduktor haba dan juga penebat. Penebat haba. Okey. Konduktor dan penebat haba. Contoh konduktor dan penebat haba ni, apa dia? Ni. Pernah terfikir tak? Hari ni cikgu bawa siap sudik tau. Okey, nak tunjuk kat korang. Okey. So, penebat dan konduktor haba. So, dekat sini, sudik ni terbahagi kepada 2 bahagian. Betul tak? Sudik ni ada 2 bahagian ni. Okey. Bahagian yang depan ni diperbuat daripada besi. Dan bahagian belakang ni diperbuat daripada plastik. So, kenapa yang bahagian belakang ni dibuat daripada plastik? Kalau kita nak masak ke menggoreng, kita pegang kat sini. Kita tak pegang kat sini. Kenapa? Kalau kita pegang kat sini, panas. Sebab yang bahagian depan ini adalah konduktor haba. Dan bahagian belakang ni adalah penebat haba. Sebab tu bila you goreng, you akan pegang dekat bahagian belakang. Kalau pegang kat sini, panas. Okey. So, penebat dan konduktor haba. So, itu adalah sifat fizik. Okey. Macam mana pula dengan sifat kimia? Apa beza sifat kimia dengan sifat fizik? Okey. Sifat kimia ni merujuk kepada bila sesuatu bahan menunjukkan tindak balas terhadap sesuatu. Sifat kimia melibatkan tindak balas. Okey. Contoh, tindak balas tu macam mana? Dia merubah kepada sesuatu benda yang berbeza. Kalau daripada air kepada ais, okey, ais kepada air semula, air kepada gas, itu adalah sifat fizik. Kalau sifat kimia, maksudnya kita merubah sesuatu. Kita ubahkan dia, totally berubah. Contoh macam bila sesuatu bahan mengalami tindak balas, macam apa Contoh kalau kita masak sesuatu. Kita masak apa Masak apa? Kita panaskan sesuatu sampai dia berubah menjadi benda lain. Okey. Itu maksud perubahan kimia. Bergantung kepada tindak balas, bahan baharu terhasil daripada tindak balas kimia mempunyai komposisi kimia yang berbeza daripada bahan asal. So maksudnya bila kita buat sesuatu kepada bahan tersebut, dia telah bertukar menjadi benda lain. Okey. So itu adalah sifat kimia jirim. Kemudian kita bertukar kepada muka surat 142. Bagaimana kita mengelaskan bahan.
Mengelaskan bahan maksudnya kita nak mengasingkan bahan. Macam mana kita nak kenal pasti? Okey, ini bahan penebat. Ini bahan konduktor. So, kita boleh kelaskan bahan berdasarkan dia punya ni. Okey, kita boleh kelaskan bahan berdasarkan dia punya takat didih. Okey, nak kelaskan bahan, kita boleh kelaskan bahan mengikut dia punya takat didih. Contoh, takat didih yang rendah. Bahan yang mempunyai takat didih yang rendah. Okey, contoh dia apa? Air, metanol, pelarut-pelarut organik. Okey, itu semua yang bawah 1 darjah Celsius. Okey, kalau untuk yang lebih tinggi takat didih dia, contoh macam minyak masak. So itu takat didih. Kemudian takat lebur pun boleh. Kita boleh kelaskan sesuatu bahan berdasarkan dia punya takat lebur dan takat didih. Kemudian kita boleh kelaskan bahan. Okey. So ni cikgu dah ubah. Kita boleh mengelas bahan. Mengelas bahan menggunakan takat didih dia, takat lebur dia ataupun next, kita boleh kelaskan bahan mengikut ketumpatan. Okey, ketumpatan bahan. Okey, lagi selain daripada ketumpatan, yang bahagian atas tadi, cikgu dah padam. Yang bahagian sini tadi. Keterlarutan. Keterlarutan bahan. Contoh macam kalau cikgu nak larutkan gula dalam air. Cikgu guna air panas dengan air sejuk. Mana dulu larut gula cikgu? Air panas ataupun air sejuk? Air panas? Air sejuk? Okey. Tak ada yang jawab. Cikgu jawab. Air panas. Kalau cikgu buat air, cikgu letak gula, cikgu kacau, satu lagi cikgu tak kacau. Mana larut dulu? Yang cikgu kacau. Kalau cikgu buat air, cikgu guna gula kasar, gula halus. Mana yang larut dulu? Gula halus. So kita boleh mengkategorikan bahan menggunakan keterlarutan. Okey. Sekarang ni kita tengok daripada segi ketumpatan. Okey. So ketumpatan satu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Okey. Bahan yang mempunyai jisim per isi padu lebih rendah akan berada di bahagian atas. Okey. Yang lebih tinggi akan berketumpatan tinggi akan berada di bahagian bawah. Sebagai contoh. Okey. Sebagai contoh, takat lebur, takat didih, keterlarutan. Okey. So sebagai contoh, cikgu tunjuk contoh ni lah. Okey. Rendahkan sikit. Okey, nampak meja kan? Sekejap, cikgu kedepankan sikit. See? Okey. Contoh dekat sini, cikgu ada. Tak nampak sangat. Cikgu pusingkanlah kamera ni. It's supposed to be lower supaya boleh nampak benda ni. Ini, cikgu nak tunjuk benda ni sebenarnya. Okey, ini adalah leftover oil. Minyak yang cikgu dah guna. Okey. Cikgu letak dalam botol. Biasanya memang cikgu akan letak dalam botol lah. Supaya cikgu boleh dispose dengan cara yang betul. Tak adalah cikgu buang merata-rata. Okey. Nampak jelas minyak cikgu ni? Okey. So, sekarang ni, apa yang akan berlaku bila cikgu letak air? Nampak?
Okey, so cikgu ada air. Cikgu letak air dalam ni. Okey, so sekarang ni awak nampak kan? Terbahagi kepada dua bahagian. Satu dekat bahagian atas dan satu di bahagian bawah. So ini menunjukkan bahawa minyak dan air mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey. So yang ada di atas mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding yang di bawah. So sekarang ni, cikgu nak awak tulis dekat bahagian komen mana lagi tumpat, air ataupun minyak? Air ke minyak lebih tumpat? Minyak. Siapa lagi tumpat? Minyak ke air? Tulis minyak lebih tumpat ke air lebih tumpat? Jelas nampak di sini Okey, siapa lagi? Minyak. Ya, cikgu. Minyak kat atas kalau kat atas ni lebih tumpat ke tidak? Betul ke minyak tu lagi tumpat daripada air? Minyak kat atas ni. Air. Ya. Ya, yes. Okey, air lah lagi tumpat sebab air ada kat bawah. So apa yang ada di bahagian bawah, dia lagi tumpat. So kat sini air lagi tumpat daripada minyak. Okey. So dia ada lagi satu teori tau. Kalau berkaitan dengan telur. Kalau awak nak tahu telur tu elok ataupun tidak, you ambil telur tu letak dalam air. Kalau telur tu tenggelam, maksudnya telur tu elok lagi. Kalau telur tu timbul, maksudnya telur tu dah tak elok. Sebab bila telur dah rosak, dia akan ada udara dalam dia dan dia akan jadi kurang tumpat. So telur tu akan timbul. So macam mana nak tahu kalau telur tu rosak ataupun tak? Awak ambil telur, letak dalam air, tengok dia tenggelam ke timbul. Kalau timbul, telur tu dah tak elok. Okey. So, dekat sini, kita dah ada. Inilah. Sebenarnya, kita punya topik dah habis hari ni. Berkaitan dengan jirim. Nanti kita akan buat praktis formatif lah. Awak akan buat praktis formatif. Keterlarutan satu bahan melarut dalam bahan pelarut. Kalau yang ini tak larut lah ni. Minyak dengan air ni tak larut. Kalau yang boleh larut macam gula tadi. And then takat lebur dan takat didih. Takat lebur, suhu apabila pepejah bertukar menjadi cecair. Takat didih apabila suhu cecair. Pada suhu tertentu, cecair itu berubah menjadi gas. Okey, itu takat lebur dan takat didih. Okey. So, settle. Settle kita punya kelas hari ni. Tapi sebelum tu, cikgu macam tak ada kerja. Korang tahu tak ni apa? Kita nak tengok keterlarutan kan? So cikgu ada dua pewarna makanan kat sini. Okey. Cikgu ada dua pewarna makanan. Yang ini colour biru, yang ini colour merah. So, cikgu nak tanya, pelarut makanan ni, pelarut makanan, astagfirullahaladzim, pewarna makanan. Pewarna makanan ni larut tak dalam ni? Dia larut dalam minyak ke dia larut dalam air? Agak-agak. Korang rasa? Minyak, cikgu. Larut dalam minyak. Air. Larut dalam minyak. Tak tahu. Apa? Yang ni kita try je no. So kita nak tengok benda ni larut dalam minyak ke larut dalam air. So kalau dia larut dalam minyak, minyak ni akan tukar colour. Mana biru? Tak kisahlah. Minyak akan tukar colour. Kalau dia larut dalam air, air yang akan tukar colour. Tapi kita tengoklah benda ni tumpat ke tidak. Kalau dia lagi tumpat daripada minyak, dia akan turun sampai bawah tau. Korang rasa? Ni cikgu letak colour biru tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nampak tak dia pergi ke mana? Tak nampak minyak ni dah gelap sangat. Okey. Sebenarnya warna makanan ni berada pada bahagian antara minyak dengan air. Dia ada kat situ. Tengah kau, cikgu. Tengah. Dah. Ni. Antara
Dia dah start turun dah colour dia. Maksudnya dia lagi tumpat daripada air. Awak nampak tak dia turun bawah? Warna biru tu turun bawah tau. Okey, jap. Cikgu nak letak colour merah pula. Kau nampak dia depan-depan mesti lagi syok kan? Kita taruh warna merah. Dan warna tu sudah mula melarut dalam air. Dia tak larut dalam minyak tapi dia larut dalam air. Okey, cikgu letak colour merah pula. Banyak. Okey, yang turun sekarang ni warna biru tau. Yang warna biru ni, dia lebih tumpat daripada air. So, awak akan nampak warna biru tu turun kat bawah. Tapi dia sedang melarut dalam air. Macam. Cikgu dah nampak warna merah nak turun tu. Mana warna merah tadi? Ya. Cikgu dah start nampak yang warna merah. Awak nampak tak warna merah tu? Ah, nampak tak dia sudah mula melarut dalam air. So itu keterlarutan. Ha. So kalau korang nak try sendiri kat rumah pun boleh. Dia sangat-sangat menarik. Dan lagi menarik kalau cikgu letak Panadol Seriba dalam ni. Kalau cikgu letak Panadol Seriba dalam ni, you akan nampak macam volcano tau. Sebab Panadol Seriba akan menghasilkan gas. So dia akan nampak gelembung-gelembung udara. So dia akan naik, gas akan naik. Dia akan nampak gelembung-gelembung udara. So yang itu lagi cantik lah. So kat sini kita nampak dia mula melarut. Kalau cikgu kacau, swirl. Kalau merah campur dengan color biru, nanti jadi warna apa? Merah campur biru. Jadi warna? Hijau kau cikgu. Ha. Ha, Akan jadi warna akan jadi warna hijau. hijau. Alamak. Alamak. Tangan cikgu kena pewarna makanan. Alamak. 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 Sih. Okey, cikgu rasa sampai sini dulu kita punya kelas. Kita akan sambung next class untuk topik jirim dalam kehidupan. So sekarang nampak warna dia dah start tukar jadi warna hijau. Sebab dia punya colours dekat bawah tu dah start mix. Dia sudah mula melarut dalam air. Serius tangan cikgu dah merah dah ni. Oh no, my hand. My hand. Okay, itu sahaja magic kita untuk hari ni. Habis tangan cikgu. I'm bleeding. Okay. So, siapa lagi yang masuk tapi cikgu tak ambil lagi punya attendance tadi? Siapa lagi yang cikgu tak perasan dia masuk lewat sikit, cikgu tak ambil lagi attendance dia? Wih, merah. Ini warna merah tadi ni. Dia meleleh sikit, kena tangan cikgu. Oh. Siapa lagi yang cikgu tak ambil lagi nama dia dekat attendance? Sekejap cikgu share. Okay, cikgu share.